Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua peserta PTM tahun 2022. Nama saya Arzilan bin Arbini, bernomor 070 dari kumpulan Nusa. Dalam tugasan ini kami mendapat tajuk Sistem Pentadbiran Negara. Nak tahu apa itu sistem pentadbiran negara? Jom kita saksikan. Menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat, serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum kepada semua, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Seperti yang kita tahu, ramai di kalangan kanak-kanak ataupun remaja kurang faham akan sistem pentadbiran negara. Malahan di kalangan orang dewasa juga masih ramai yang tidak faham akan sistem pentadbiran negara kita. Jadi kita lihat sebenarnya kita diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, di mana Yang di-Pertuan Agong akan dinasihati oleh Majelis Raja-Raja Melayu yang dianggotai oleh 9 ahli orang sultan, termasuklah daripada negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak. Mereka inilah yang membentuk Majelis Raja-Raja Melayu. Oke, manakala peranan Majelis Raja-Raja adalah seperti berikut. Nombor 1, memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedua, memberi persetujuan bagi sebarang perubahan undang-undang yang memerlukan persetujuan Majelis Raja-Raja. Ketiga, memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu seperti Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak. Nombor 5, lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu seperti memansuhkan atau menggantung hukuman melalui mesyuarat khas Majelis Raja-Raja. Nombor 6, memperkenankan perubahan atau pindahan mana-mana undang-undang seperti persempadanan negeri dan pindahan undang-undang negara. Mari kita lihat badan yang pertama, yaitu Badan Perundangan, yang biasa kita dengari dipanggil Parlimen, yang terdiri daripada 3 komponen, yaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Bagaimana Parlimen berfungsi? Parlimen berfungsi sebagai platform bagi kerajaan persekutuan menggubal undang-undang, meluluskan pindaan kepada undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar serta meluluskan perbelanjaan kerajaan persekutuan dan hasil-hasil cukai yang baru. Secara ringkasnya, Dewan Rakyat membahaskan ram undang-undang yang mendapat kelulusan kabinet seperti contoh belanjawan negara dan ram undang-undangnya. Manakala Dewan Negara akan membahaskan ram undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan terperinci, dan kemudian meluluskan undang-undang tersebut sebelum dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diwartakan sebagai undang-undang. Sekarang kita beralih ke Badan Eksekutif. Jika kita lihat, terdapat perbezaan di antara Badan Eksekutif dan juga Badan Perundangan. Badan Perundangan adalah badan penggubal undang-undang, manakala Badan Eksekutif adalah pelaksana undang-undang. Terdapat 2 perbezaan yang nyata di antara 2 konsep tersebut, yang mana penggubal undang-undang dan juga pelaksana undang-undang. Siapa Ketua Badan Eksekutif di Malaysia? Sudah tentu Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri akan menguruskan pentadbiran negara, atau lebih dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai day-to-day operation of our country. Jadi oleh demikian, Perdana Menteri akan mentadbir seluruh negara dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Terdapat juga kementerian-kementerian tertentu yang akan menguruskan seluruh kehidupan dalam semua aspek kehidupan seluruh negara. Dan kehakiman kita pahami sebegini. Badan kehakiman merupakan pengadil yang akan menentukan sama ada tindakan kerajaan berdasarkan kepada perundangan. Dalam bidang kehakiman diketuai oleh seorang ketua, yaitu Ketua Hakim Negara, dan ada 2 mahkamah utama, yaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Rayuan,
dan juga mahkamah magistrate serta section. Manakala mahkamah bawahan terdiri daripada mahkamah penghulu, sivil, dan sebagainya. Jadi kita kena fahamkan yang di Pertuan Agong akan melantik ketua-ketua setiap badan ini. Jadi untuk apa tujuan dia? Ia untuk memastikan ketulusan dan memastikan tiada campur tangan pihak eksekutif dalam pelantikan jawatan-jawatan yang penting seperti contohnya, pengerusi Suruhanjaya tidak boleh dilantik oleh Perdana Menteri. Ia mestilah dilantik oleh Agong. Apa tujuan dia? Untuk memastikan pilihan raya negara kita berjalan lancar. Jadi itulah serba ringkas kita bincangkan tentang sistem pentadbiran negara kita yang terdiri daripada 3 cabang ini. Oh, tuan-tuan sudah tahu apa itu sistem pentadbiran negara? Good job. So, saya berharap kita sebagai rakyat Indonesia harus mengerti dan memahami apa itu sistem pentadbiran negara dan menjadikannya sebagai dasar pengetahuan kita di akan masa akan mendatang. Oh ya, jangan lupa pakai mask. #kita jaga kita.